Hari ini program kita rancangan pengguna sihat pastinya bercakap berkaitan dengan kesihatan secara keseluruhannya secara generalnya, yang mana rancangan pengguna sihat sejahtera bersama Profesor Dr. Nordin Darus ini dibawakan khas oleh RX Water dari World Wellness, dan semestinya penampilan kali pertama ini yang memperlihatkan perbincangan kita berkaitan dengan kesihatan. Sebelumnya ada juga bersama dengan Tok Ki bercakap tentang kesihatan kan, macam-macam dibincangkan, kerisauan kita jugalah terhadap pemakanan masyarakat kita kan hari ini. Jadi secara mukadimahnya Tok Ki hari ini perbincangan kita. Sebenarnya kita bertuah. Pasal sebenarnya kawan lama, kawan lama. Cuma Tok Ki mungkin dah bersuara lebih tua pada dia. Okay. Tapi aku pun biasanya kalau nak dengar cakap Dr. Nordin ni, kawan begini kena bayar. Dia buat khusus tu memang tinggi bayaran. Tapi hari ni maknanya pengguna ni dia beri bonus lah. Pasal setia dengan rancangan ni. Dan banyak yang kita boleh pelajari, dan mungkin kita nak minta Dr. Nordin untuk berceritakan pengalaman kehidupan dia dan kepentingan kesihatan dalam kehidupan seharian kita. Mungkin duit tu penting, tapi rasanya kesihatan lebih penting ya. Jadi benda-benda ini kita minta untuk dipaskan. Dan para pendengar di luar sana kalau ada benda penyakit nak mengenai penyakit, kan? Ini doktor cucuk. Ini bukan doktor. Doktor betul. Doktor betul. Okey. Tak yalah, itu doktor juga, tapi doktor tak cucuk kan. Jadi tapi sebelum ni Tok Ki. ada. Tok Ki juga menyamar sebagai doktor. Ya, di klinik atau ada klinik. Saya tak ada doktor. Okey, baik. Anda boleh hubungi kami 0326927939 ataupun boleh komen juga, ajukan sebarang soalan menerusi laman Facebook kami dengan caranya bernama Radio 24 ataupun menerusi SMS R24 terus dengan soalan anda, komen anda dan hantarkan ke 32728. Doktor, pastinya ingin saya tahu juga kupasan daripada doktor sendiri berkaitan dengan kadar kesihatan rakyat Malaysia sekarang. Bagaimana doktor? Sebenarnya hampir kalau kita ambil dari sudut obesiti sahaja. Mana pilih mana? Ya, memang cuti. Dia lari kan? Tak, sebab ini selalu dianggap sebagai benda yang enteng. Mudah, tak payah cerita banyak. Kan semua orang dah tahu. Tapi yang orang yang dah tahu ni sebenarnya tak tahu. Macam Tok Ki selalu kata orang memang tak sedar. Dia tak, kadang-kadang dia lupa diri. Jadi bukan tujuan saya nak menyalahkan siapa. Kadang-kadang bukan salah mak bapak pun. Kita sendiri dah tahu. Cuma hari ni kita nak persoalkan tentang, sebelum tu, saya ucapkan terima kasih kepada Radio 24. Terima kasih kepada sahabat saya Tok Ki ni kan. Sebab saya selalu ikuti dia punya program. Saya tiba peluang untuk saya nak cerita sangat-sangat mustahak. Dengan satu soalan pertama dahulu. Iaitu siapa yang pendengar sekarang ni tengah sakit? Satu. Kena menjawab dulu ya. Itu tidak, saya rasa ada yang dia saya sakit sikit, sakit banyak. Tapi yang ramai yang akan menjawab ya ialah siapa yang pernah sakit. Suruh sendiri, Tok Ki sendiri, siapa-siapa pun saya sendiri pernah sakit kan? Jawapan tu semua angkat tangan yes. Tapi soalan kedua ni yang sebenarnya menjadi mukadimah saya, iaitu siapa yang tengah plan nak sakit. Ada juga perancangan untuk sakit tu. Kadang-kadang orang, itu soalan ni agak-agak macam main-main kau peri-peri. Tapi saya nak demam. Saya nak demam. Dia memang kata saya nak demam ni. Jadi itu masalah itu. Ada yang kata juga kalau macam saya nak demam, saya nak pingsan. Cuba angkat tangan dekat sini. Boleh makan dia. Maksudnya dari sudut gaya hidup, betul tak? Kita rasa macam kita kalau tanya soalan tu mesti jawabnya tu no, tak. Bukan I. Tapi kalau you discuss dengan kawan you sebelah sekarang, kenapa doktor tanya macam tu? Baru kita dapat tahu, punya patutlah dia tanya macam tu. Memang kau tengah plan. Cuba tengok apa yang kau cakap pun cukup. Belum cerita makan, belum cerita exercise, belum cerita minuman. Cerita yang kau cakap je, pemikiran you saja sudah membolehkan kita bercadang untuk sakit. Adakah rakyat Malaysia sebegitu doktor? Agaknya lah. Cuba tanya Tok Ki lah dia. Benar benda ni. Contoh, mengumpat je. Cuba. Orang kata, alah dok, kalau sembang kat teh tarik dengan tempat tak mengumpat tak sedap kan? Kalau mengumpat dia panas sikit kan? Mengundang juga tu penyakit tu. Tetapi dia pun tak sedar, manusia ni dijadikan melalui berbagai bentuk yang dia nampak fizikal. Tapi yang tak nampak dari segi jiwa, roh, itu semua dari sudut sains ada. Yang orang kata gelombang contoh, aura dan sebagainya. Jadi kita boleh cerita daripada aura yang tak nampak gaib tu, yang harus kita percaya pun, sehingga kan nampak diabetik di kosong kaki besok tu. Gangrene dan sebagainya. Jadi luas pandangan kita harus daripada hari ini. Maka apabila ilmu ni kita dapat, Masya Allah, baru kita tahu. Memang kita plan. Kita plan nak sakit. Contoh, saya tengok tadi berlari-lari orang turun nak pergi pemakan tengah hari. Padahal saya tanya dah makan pukul 10, dah makan. Kadang-kadang
kita dah kenyang, tapi disebabkan waktu loceng bunyi macam budak sekolah. Maaf cakap ni agak kadang-kadang macam sindir, tapi sindiran yang positif supaya anda yang dengar ni jangan buat main-main sebab kita dah lama kumpul-kumpul benda tu. Orang panggil apa, benih-benih yang akan subur menjadi sakit. Tapi doktor, kita lihat sekarang ni kan, makan itu penting. Tapi sekarang masyarakat kita hidup tu memang untuk makan. Memang untuk rasa makanan macam-macam tanpa berfikir tentang kandungan makanan dan sebagainya. Itu bercakap tentang pemilihan kita. Tapi bagaimana pula dengan penyediaan oleh peniaga, oleh pengeluar dan sebagainya, yang mana makanan itu mengandungi bahan-bahan kimia yang terlarang dan sebagainya. Kita ambil beras cukup lah. Sebab makanan stabil ataupun staple food di Malaysia adalah benda-benda yang berkanji, karbohidrat. Kalau tak beras pun kurang-kurangnya mi, laksa, bihun, you sebut je kan. Kita dah tahu pun. Kalau tak tahu, kita bagi tahu hari ni juga. Dia orang sampai putih bersihkan you punya beras laksa tu kenapa? Saya tanya terus. Saya pun baru dapat tahu punya Malaysia antara negara yang terakhir ni dia nak tunggu Afrika yang nak buang masalah ni. Orang-orang kata dah ban dah. Jadi kita minta tolonglah supplier ataupun kita punya importer totallah buat duit untuk membunuh orang. Saya sendiri dah makan beras-beras ni. Hari-hari anak-anak saya, cucu-cucu saya semua dah. Itu baru beras. Cerita lagi tentang masalah-masalah gula dan sebagainya. Jangan pula pendengar kata, kalau macam nak makan apa? Dah ada juga yang cakap macam tu. Dah ada. Bila kita sebut dia marah. Tak apa, marah tak apa. Macam bapak cerita kat anak. Anak kadang-kadang marah bapak. Tapi bila bapak tu dah tak ada besok, bila kita suruh ingatkan muka mak dia menangis pula tu. Patutlah mak aku kata, beras tu biarlah, colour dia tak elok sikit, biar ada ulat-ulat sikit, tak apa. Ulat pun tak mau dekat. Tinggal pula kita. Jawapan kan tak faham. Kenapa ulat tu tak mau dekat kan? Ya. Jadi waktu ni doktor memperlihatkan juga laporan dalam akhbar berkaitan dengan diabetes yang doktor berkatakan tadi kan, 2 juta rakyat berisiko mengidap diabetes ni. Itu membuktikan kita masih lagi belum faham atau bagaimana? Kalau nak kira obesity, diabetes, sakit jantung, high kolesterol, hampir 40% lebih rakyat kita confirm kena. Berarti kalau kita ada berapa? 26 sekarang? 27 juta? You ambil lah 40%. Confirm dah kena. Dahsyat tu. Ini bukan main-main. Yang 60% lagi bukan free campaign. Cuma dia delay sikit. Dia bertunda je. Akan kena juga. Okey. Apa maksud saya? Contoh, pemakanan 1 juta. Kalau nak test, tengok sama ada diabetes boleh berkurangan atau tidak, cuba kita betulkan minuman dulu. Sebab tengok, sehari kita minum berapa kali? Dan jumlahkan benar. Benda ni betul-betul berlaku. Kalau saya ambil satu diary you hari ni, siapa yang dengar pun, cuba you tengok daripada pagi tadi sampai ni pun cukup. Tak usah kata sampai malam ni. Kata-kata kita minum dah 3 kali hari ni. Air apa kita minum tu? Gula punya mana? Kalau kita kurangkan masalah peminuman kita sekarang, kita akan kurangkan beban sebab badan kita dijadikan oleh hampir 70% air. Kalau air dibetulkan dulu, bukan makanan ya, makanan nombor 2. Start dengan udara, lepas udara air, lepas air makanan, lepas makanan stres, lepas stres mengumpat, lepas mengumpat telefon, lepas telefon alung, lepas alung Macam-macam. Dengar cerita. Kalau dengar cerita kita tak habis sampai besok pun. Tapi seronok kita bagi sikit-sikit ilmu, kita mula satu persatu. Saya ingin tegaskan kita mula daripada udara pun tak apa, terserah mana isu nak dengar. Kita boleh cerita. Saya rasa baik kita mulakan daripada perkara yang asas kan, perkara yang memang kita tak nampak. Dari segi udara, dari segi cara pengambilan kita, cara gaya hidup kita ni bagaimana. Tapi rugilah, lagi tak ada lah. Kalau ada doktor boleh nasihatkan. Memang Tok Kim pun nak nasihatkan. Apa dia? Kita punya peneraju lagi orang. Dia dalam usaha untuk menguruskan badan doktor. Boleh. Tapi dia belum bermula lagi. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okey, sekarang kita lihatkan tentang perkara asas lah kan, udara, air dan yang kita sendiri tak sedar kita cemarkan udara, kita cemarkan air kan. Sekarang ini kita macam tak kisah dah. Orang dah cakap air tu kotor, tapi kita macam tak masak air tu dan sebagainya. Kesedaran dari segi dalam keluarga tu sendiri doktor lihat macam mana? Yes. Saya suka dengan perkataan masak tadi pun. Selalunya kalau masak ni bagus lah kan, bunuh kuman dan sebagainya. Tapi air jangan salah bulan. Bila air tu ada klorin, ada fluoride dan ada karat sebagainya, you bakar dia, you masak, dia jadi bahan yang bukan takat bahaya, pembawa
masalah barang, kanser. Tak sedap dia klorin bila dimasak dia jadi trihalomethane. Betul sangat-sangat. Tengok Dr. Muhammad nak jadi doktor tapi tak jadi. Tak jadi. Apa sampai? Ramai orang nak jadi doktor. Okey, tapi bahaya. Yang ada juga doktor yang beli pun sekarang jaga baik-baik. Saya minta maaf, saya cukup pantang sebab saya belajar penat. Saya orang keluar 3 bulan je boleh jadi doktor. Bukanlah kita jealous. Kalau orang Melayu nak jadi doktor lagi bagus. Tapi banyak penyangga kat luar sana. Dan masalahnya, dia gunakan doktor tu kadang-kadang untuk memperdaya. Ya, yang syoknya orang Malaysia, terutama sekali orang Melayu, dia tak tanya tau. Dia pakai kod aja. Sebab orang pandai bercakap sikit, macam Tok K tu tak. Kalau dia kata dia doktor, bohong saya tu tak. Tok K buku doktor depan orang saya. Abang saya tengoklah rambut semua kan. Kalau Rosli buku doktor kat depan. Tapi yang seorang lagi tu, siapa? Itu tak tahu. Itu pun dia pun elok kena jumpa doktor pasal dia boleh kawan-kawan doktor boleh merawat dia lah. Okey. Sekarang dia sedang dirawat. So kita ambil formula dulu sebab kita sambil kita melawat kita nak kena mengajar ni. Semua pendengar mesti hafal wafaz supaya senang ingat. Doktor pun cara belajar dia macam tu, dia tak boleh ingat semua. Dia ada akronim dia. Wa maksudnya water. Okey. Fa tu start dengan F, food. Makanan. A tu air lah. Air tu udara. S, ujung sekali S tu maksudnya self image, maksudnya kendiri. Ini termasuklah dari segi gaya hidup, you punya cara pemikiran. Semua ni orang tak nampak tau. Tadi kan saya dah sebut, pemikiran saja mengeluarkan gelombang. Jadi kalau pendengar sekarang nak ambil secara positif, dia akan rasa seronok nak dengar lagi. Tapi kalau dia kata Allah nak makan apa tak boleh, mulalah dia reject. Jadi dia berat nak terima. So berarti formula ni kita jadikan sebagai tumpuan, apa-apa saja kita berbalik pada situ. Kalau you boleh jaga wafaz ni, saya rasa lah banyak benda yang boleh kita settle. Kita boleh bantu kerajaan untuk mengurangkan bil. Berapa bilion keluarkan. Lagi banyak hospital keluar, lagi besar sayap-sayap yang onkologi, sayap yang khas untuk kanser je, lagi ramai pula orang kena kanser. Kita tadi bercerita berkaitan dengan kanser dan sebagainya, dan kata Tok Ki, doktor sendiri ada pengalaman berkaitan dengan kanser ni. Boleh doktor kongsikan bersama dengan pendengar kita? Boleh. Pada tahun 2001, sekarang ni boleh senyum-senyum kan. Tapi masa tu betul-betul Allah Akbar. Mungkin tak senyum sangat, tak boleh senyum pun. Cuba you tanyalah siapa yang pernah sakit kan. Kalau sakit takat sesama tu masihlah boleh sembang-sembang lagi. Tapi bila doktor kata awak cuma tinggal 50-50, faham tak bahasa ni kan? Macam mana agaknya perasaan you sekarang ni lah, yang tengah duk dengar ni. Katakan you dapat satu surat telegram kat depan, tak usah kata you, mak you sendiri atau bapa you sendiri dapat terima macam tu pun you terasa. Bahkan kalau kita sendiri. Maka berlakulah pada 2001, Tuhan bagi sebenarnya hikmah ni kan. Kalau sekarang kita gunakan sebagai perkataan hikmah, masa tu dugaan. Dia bertukar perspektif hidup. Dipendekkan cerita, kena kanser darah. Kanser darah ni maklum saja dia boleh daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Maka di situlah timbulnya satu kesedaran bahawasanya semua yang kita belajar di dalam medical school betul, tapi belum habis. Kalau kata tak betul, gaduh pula nanti. Tapi ada benda yang boleh kita sempurnakan dengan pelajaran yang orang kata the other side of the coin. Belajar sebelah lain pula. Berarti ada penggunaan doa, ada penggunaan air, penggunaan makanan yang betul. Rupanya yang ni yang tak ditekankan. Kalau dari sudut perubatan biasa, konvensional, kalau kau ada timbul tumor atau kanser, potong. Bakar dia, maksudnya radiation. Kalau darah kita tukar ataupun kita kemoterapi lah, masuk racun lah. Bukan salah, tapi rupanya ada benda lain. Kat situlah Tuhan bagi yang dimaksudkan hidayah tadi. Rupanya rezeki waktu sakit tu datang selepas you belajar dulu. Kalau textbook tak boleh. Jadi baru kita faham bila orang kemo ni dia muntah macam mana. Bila dia nampak. Doktor pernah berpengalaman untuk kemoterapi? Yelah, ni cerita ni kan. Ni yang dia panggil bekas tu kan. Jadi bukan kata seronok juga, tetapi eloklah Tuhan bagi kat saya tu. Kalau tidak cerita sekarang tak berubah menjadi. Orang kata tak marilah cerita kan. Sekarang kau senyum kat aku senyum kat kau, tapi kalau kau tak pernah sakit betul, tak sama. Berarti doktor boleh cakap, tapi dia lain dengan berpengalaman. Itu bukan berarti kita nak sombong dan cerita musibah elok, nak bagi orang dengar kesian dari kita, sorry. Saya nak cerita ni sebab iktibar yang kita kena tu jangan you cari pasal. Sebab ramai orang mati ataupun menjadi ni lah mangsa
bukan daripada penyakit tu saja, tapi daripada apa kesan dia tu. Tindakan ni. Tindak balas dia punya stres dia. Orang boleh mati pasal tu je. Oh, bukan pasal kanser boleh. Kanser tu satu cerita dah. Saya ada pengalaman juga, saya berkaitan dengan rakan yang mengidap kanser otak. Dan selama 7 tahun dia mengamalkan ubatan secara tradisional dengan serbuk apricot campur dalam minuman. Dan daripada tahap 2 turun ke tahap 1. Jadi seperti doktor kata berkaitan dengan perubatan secara semula jadi, cara pemakanan kita, itu yang tidak ditekankan dalam masyarakat kita. Kerana kita dimomokkan dengan perubatan di hospital yang canggih semua tu kan. Itu yang mereka percaya, tidak percaya kepada cara pemakanan yang sihat dan sebagainya. Begini, kita jangan terlalu taksub kepada sesuatu yang kita kadang-kadang dengar tapi kita tak faham. Berarti salah juga kalau orang kata perubatan konvensional itu tak boleh dipakai. Bahkan saya sendiri melaluinya. Tak eloklah kita tak terima kasih pula. Tetapi kalau ada cara yang lebih enak, lebih orang panggil tak bermasalah besar, siapa tak nak betul tak? Cuma orang tak tahu, ramai orang tak tahu. Jadi hari ini kita nak bagi tahu ada berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Suatu bila Tuhan kata tiap penyakit tu ada ubatnya, memang betul. Kecuali matilah kan. Cuma kadang-kadang kita belum jumpa ataupun kita belum dapat yang terbaik. Contoh macam tadi you kata alternative method, terapi-terapi menggunakan konsep-konsep gelombang, terapi air contohnya, pemakanan saja kalau siapa boleh tukar je. Tapi yang syoknya masa sakit semua ikut. Semua boleh ikut. Masa sakit boleh ikut. Kau sebut je. Kau kena minum air sekian banyak, dia telan. Jangan masak airnya, dia tak masak lagi dah. Dia cari air gunung pun dia cari. Betul? Tapi baik je. Kalau dah baik sekejap je, jom saya tarik. Saya pernah tengok kawan saya. Ni kalau dengar tu, minta maaf lah kan, siapa yang dengar ni kan. Tapi memang berlaku betul. Bila kena heart attack, berhenti terus rokok. Boleh ni. Boleh berhenti. Bila dah bypass cantik, 2 minggu ikut. 2 minggu sebab tu nampak lagi stage tu kan. Bila 2 bulan dah boleh balik rumah, curi-curi. Mula-mula curi-curi. Lepas tu tak ada lagi. Dan kebiasaan. Dia buat macam biasa juga. Berarti, apa maksudnya? Bukan penyakit. Itu yang saya kata tadi. Soalan mukadimah tadi ialah siapa yang tengah plan nak sakit. Ataupun nak sakit lagi. Cuba lagi. Nak lagi. Tak cukup, tak puas. Okey, Tok Ki, melihat kepada pengguna kita pada waktu ni kan, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini dalam klinik kepenggunaan berkaitan dengan cara pemilihan makanan, pembelian makanan dan juga anak-anak kita di sekolah juga makan makanan segera, doktor. Banyak dijual dan sehingga dikata diharamkan dijual di sekolah, tapi ada juga yang menjual. Pendidikan itu sendiri, doktor, dalam kalangan masyarakat kita terhadap mereka yang muda ni, anak-anak kita ni. Saya rasanya, doktor, kita itu satu kelemahan kita lah. Kita rasanya kurang maklumat. Sebab kita tak cari pun. Kita lebih suka tengok cerita Bollywood ke, kan, entertainment ke. Pasal kita nampak satu kelemahan daripada budaya kita. Patutnya budaya ilmu ni budaya paling penting, tapi hakikatnya ini tidak. Betul. Jadi mungkin itu sebab tu dia orang bayar doktor ni mahal-mahal khusus. Jadi itulah kita kena belajar. Jadi gunakan peluang yang ada ni untuk beberapa minggu akan datang ni untuk menimba ilmu. Pasal ilmu ni kalau nak pergi tempat doktor pun tak boleh nak jumpa dia. Dia sibuk. Jadi kita perlu jadi para pendengar di luar sana ambil peluang nak tanya ke, kumpul soalan. Masa pun tak boleh nak banyak-banyak sangat. Maknanya telefon ringkas kita untuk bertanya soalan, untuk mendaya nasihat. Boleh. Tapi okey doktor, sambung kembali cerita yang kanser tu macam mana agaknya? Sebenarnya kanser ni selalu orang menyalahkan sesuatu. Contohnya kau salah makan, kau salah itu, salah ini. Tapi sebenarnya beginilah. Semua jenis penyakit, terutama sekali kanser, dia mempamerkan ada benda yang tak kena dalam hidup you. Tengok, saya kata dalam hidup you. Saya tak kata dalam hati you saja, atau dalam pipi you saja, atau tangan you, atau kaki supaya nak kena exercise saja. Sebab ramai juga orang exercise. Kena juga. Kena juga. Ramai orang, saya dulu tak gemuk. Saya dulu tak isap rokok. Saya dulu gini-gini. Tapi kena juga. Rupa-rupanya tengok-tengok balik ada benda. Okey, agaknya apa benda? Salah satu daripadanya ialah kita mulakan daripada gaib dahulu. Benda tak nampak. Iaitu emosi. Dia cuba tanya semua pesakit. Kalau dia berani mengaku, ramai tak berani mengaku. Saya sendiri tak mengaku. Oh ya ke? Contoh, ada masalah kan. Ada stres kerja. Ada masalah
suatu ketidakstabilan ekonomi dan sebagainya. Dia boleh ya? Ya. Oh, Itu punca. Cuba you tengok, kalau Alung cari you, dia punya enzim baik you hutang 10,000 kena bayar 50,000 lah. Memanglah tak betul, bagi. memang. Tapi sel you dah tak betul. Tidur you terganggu, betul? Ya. Kita ambil tidur terganggu cukup. Ya, betul. Jadilah enzimnya keluar lebih ke kurang ke acid lebih ke alkaline semua. Jadi orang cakap tu supaya kau ambil produk ni supaya alkalinekan body you. But if you kalau you tak betulkan you punya masalah dahulu, maka benda tu kalaupun you baik, you akan kena balik. Dan habis itu punca utamanya. Paling utama. Paling, yes. Oh. Tetapi cara untuk mengendalikan emosi memanglah kena jumpa orang macam Toki, Susi dah banyak kenal orang, boleh interaksi bagi semangat. Tapi contoh, kalau udaranya bersih tempatnya, tinggal air yang minum betul, tu datanglah kita. Kenapa produk-produk diperlukan juga. Tapi agaknya, Dok, kalau kita lihat hari ini, antara masalah paling besar kebanyakan kita, ya, rakyat Malaysia ke rakyat di dunia ini, adalah masalah keuangan. Betul. Financial independence itu tidak ada. Jadi mungkin itu juga merupakan trigger of point kepada sel-sel kita yang jadi satu perasan jadi tak stabil. Memang cukup teruk kita. Dan hari ini pun kita tengok penyakit tambah macam-macam sama dulu pun tak apa-apa. Ada penyakit ni dalam apa ni, gaya hidup. Zaman tu nenek kita dulu, dia habis sangat balik, dia nak tengok padi dia kena tikus tak kena tikus. Kalau dah dia, semua cabaran dia tak besar sangat. dia tidur makan kelasnya tepi angin sepoi-sepoi bahasa tak. Ikan dia original tak. Yalah, kalau dia kerja pun dia makan banyak pun dia habis dia kangkul habis lah. Betul. Berarti sekarang katakan ambil ekonomi dia, emosi yang terganggu disebabkan itu kan nanti. Dia kadang-kadang dia makan dan dia tak sedar. Tahu-tahu habis dia. Tak apa dia telan tak sedar. Minum terus sakit lah. Semua mesti manis baru berasa sikit betul tak? Jadi kat situ menimbulkan masalah yang berkumpul. Akumulasinya tu dari setahun ke tahun. Dan yang semua jenis penyakit yang kita nak discuss ialah penyakit yang kronik. Kronik maksudnya bila dah kena dia tak akan baik dalam masa sebulan. Diabetes, dia tak akan baik dalam sebulan. Kadang-kadang for life sampai akhir hayat. Yang diabetes ni pun boleh daripada spiritual ataupun gangguan emosi. Sebab tu saya kata tadi, bermulanya, akarnya ialah daripada gelombang otak you. Biarlah walaupun kita cerita tentang produk dan sebagainya, itu cuma untuk mengimbangkan. Sebab apa saya dah kata tadi, kalau otak terganggu, dia tak boleh fikir, makan tak rasa, penghazaman tak clear, dapat sembelit dan sebagainya. Jadi toksik-toksik tu berkumpul je. Suatu bila saya keluarkan air, contohnya air water tu untuk apa? Untuk kita first thing first, you kena detox dulu. Memang ada kat hospital boleh detox pakai modaliti dan sebagainya. Tapi kau sanggup ke pergi? Bayarannya berapa? Cara mudah air lah dulu. Kan? Suatu jadi mulanya spiritual, lepas tu pergi kepada air. Yes, spiritual, lepas tu physical. Lepas physical baru kita cerita tentang gaya hidup. Betul tak? Okey. Baik, kita ada memanggil waktu ini bersama dengan Encik Najib di talian. Assalamualaikum Encik Najib. Waalaikumsalam. Selamat petang. Toki dengan doktor. Ya. Doktor, saya nak tanya, esok saya kena masuk ward. Ya. Dan operation saya pada hari Rabu. Okey. Untuk tulang belakang lah. Maksudnya macam slip disc. Oh, okey. Jadi doktor suggest untuk saya buat suntikan steroid. Okey. Slip disc ni dah berapa lama dah Encik Najib? Semenjak saya lepas accident tahun 2010. 2010 dah masuk 2 tahun, tak baik-baik langsung ataupun naik turun sakitnya? Saya on and off datang. Okey. Kalau on and off, saya cadangkan mungkin kat radio ni tak sempat. You tengok dalam website under MiFiro Therapy, MiFiro. M for Malaysia. Malaysia, India, France, India, Russia, O. Oh, MiFiro. MiFiro. Oh, yang kedua saya nak tanya, apa efeknya selepas kalau saya buat suntikan steroid ni? Sebab tu saya nak minta tolong, sebelum you buat suntikan tu, you minta doktor delay sekejap. Oh, minta doktor delay. Boleh. Doktor, kalaupun dia marah kat you, dia buat dek je. Sebab apa nanti. Kalau dah mula dengan steroid, dia macam drug, faham tak? Dia akan juga rasa baik macam magic. Sebab steroid ni macam flu berpandu. Pap, dia kena tempat, hilang sakit. 6 bulan injek lagi. So kita bukan tak nak you buat, kalau kita dah gagal cara alternatif, baru you buat yang betul interventionnya yang kena masuk injek. Tak lama dia bawa plate pula.
Jadi kita tak nak sampai begitu. Sebab you boleh tahan 2 tahun, apa salah minta you tunggu 2 minggu. Itu maksud saya. Faham tak? Sebab doktor, sebelum tu, selepas saya accident, dia tak cadangkan untuk buat scan, dia cuma buat x-ray. Lepas tu bulan lepas saya paksakan untuk scan sebab doktor mula-mula cakap dia cuma organ saya punya saraf tegang. Jadi saya rasa bukan saraf ataupun saya punya organ, saya punya ligament. Jadi saya paksalah buat scan. Jadi alhamdulillah bulan lepas dia saja saya buat scan. Dan result tu minggu lepas keluar. Split disc confirm. Jadi saya cakap, kenapa dia tak awal-awal buatkan untuk saya? Sebenarnya begini Encik Najib, jalan cerita you, kalau doktor tu berpengalaman, dia dengar je dia dah tahu, tak payah scan lagi pun. Scan tu kadang-kadang you kena bayar duit dan sebagainya, tapi tak apa, itu soal kedua. Soal pertama ialah, you punya kes ni, kalau selagi you boleh berjalan tak? Boleh jalan, tapi boleh. tak boleh jauh. Faham. Selagi you boleh bangun berjalan, you jangan nak buat operation injection lagi. Okey, itu maksud saya. Dia ada masanya. Kita kena pakai doktor. Kalau tidak, tak payahlah kita cerita hospital langsung kan. Hospital diperlukan sangat-sangat. Tapi buat permulaan ni, you ada lagi yang you belum buat. Betul. Kalau dah gagal semua yang kita usahakan secara alternatif, secara natural. Contoh, ada exercise yang kita akan ajar sambil minum air tu. Letak bantal atas dada, letak bantal atas paha dan buat bow and arrow. Kalau saya ajar kat radio ni, bila nak habis tak? So, you maksud saya memang tackle sangat dengan penyakit ni. Sebab ramai kita tengok boleh dibantu. Dan bila dia dapat 20-30% je improvement, dia akan terus ikut. Dia nak mula dapat 20-30% punya rasa lega tu. Doktor ada klinik di luar ke? Ya, doktor ada. You masuk je Mifiro. Itu yang tadi itu Mifiro tadi tu. Mifiro terapi tu ada kita punya center semua. Yes. Memang kita tengok kes-kes yang doktor dah give up pun. Sebab kesian makcik-makcik ni kadang-kadang bukan salah hospital, dia tak ada masa nak layan, nak cerita semua. Dan saya belum tanya lagi, you ada stres, tak ada stres, kerja tempat duduk macam mana. Kadang-kadang tempat duduk saja boleh menyebabkan slip disc you tak akan baik sampai bila-bila. Sebab saya ni jururut. Tak pula jururut, you bongkok selalu kan, betul tak? Macam mana you nak buat kerja, betul tak? Itulah masalahnya. Itulah kita tengah fikir. Orang gunting rambut ni, dia tak boleh potong rambut dia sendiri tau. Betul tak? Saya sendiri sakit, saya pergi jumpa doktor. So macam ni lah, pendekkan cerita, you tengok dalam website saya, kalau boleh saya bantu, insyaAllah. Okey, terima kasih Encik Najib. Okey, doktor, adakah dengan penyakit seperti yang dihadapi oleh Encik Najib tadi kan, yang dikatakan kronik, perlukan pembedahan, perlukan suntikan dan sebagainya. Sebelum itu perlu didahului dengan rawatan alternatif? Dia alternatif ni, kalau fahamannya ialah setelah you tak dapat A, you buat B yang jadi alternatif. Tapi macam you tanya tadi, macam alternatif ni jadi yang pertama pula. Sebenarnya dia bukan alternatif. Bagi saya mempelopori satu perubatan yang dinamakan wellness medicine. Ni di Malaysia kali pertama kita peloporinya. Sebab ramai orang cerita alternatif lah, holistik dan sebagainya. Sebenarnya wellness medicine ni dia mempertikaikan keseluruhan you. Kalau sakit belakang, yes, kita akan cuba rawat sakit belakang. Tapi kalau you bergaduh dengan bini you setiap hari, boleh faham maksud saya? Itu faham. Ini tak faham. Itu yang dimasukkan tentang wellness medicine. Kalau saya bagi air yang... Kalau gaduh dengan bini pun boleh sakit belakang. Kau cuba tu nak bergaduh lagi. Sebab kena balik dengan kursi. Tak payah balik Kak. Tak payah. Dia main jampi je. Kalau dia mengampun kau je cukup. Lari je. Tak ada syuruh nanti. Dan doktor, kita tentang emosi kan. Bagaimana tentang pengawalannya? Banyak cara. So tu dalam Islam paling cantik kan. Semayang tu saja merupakan terapi. Semua orang dah buat kajian pun. Cara kita tunduk, kita bangun. Kalau orang sleep disc tak boleh macam tu. Orang arthritis tak boleh secara yang biasa. Kena gout lagi lah. Betul tak? Berarti sembahyang adalah indikator pertama. Sama ada you sihat atau walafiat atau tidak. Itu dia. Sembahyang yang sempurna. Sembahyang ni pun subjek juga ya, mana kena sempurna. Yes. Sembahyang pun macam dia tidak macam yang patut. Berat dia pun berat juga. Sebab saya ni bukan ustaz, tak berani lah saya komen. Tapi orang yang basic tahu, faham maksud saya.
Contohnya kalau you mati Allah Akbar, tengok muka bini. Atau tengah marah ni, betul tak? Muka bini boleh keluar. Ataupun muka musuh you. Ada tak khusyuk, betul tak? Dah hilang dah. Kat situ pun ada benih penyakit dah datang. Formulation dari sains tu orang-orang barat dah dapat formula. Tapi kita Dia dah hitung hidung you dengan bibir you panjangnya berapa dengan bibir ke dagu berapa. Tengok formula masih lagi formula universal. Oh, dahsyatnya itu. Jadi kita kena belajar semua ni. Jangan duk asyik halang-haram je. Saya memang ambil peluang ni. dapat cakap mengentak meja. Ni haram, ni haram, ni haram. Tapi kita tak tahu secara detail dia bagaimana. Yang syoknya kata halang-haram tu pun saya okok. Apa? Lepas saya okey, aku tak kira okey. Pasal apa? Saya lama dah geram ni, betul tak? Oh, balik keluar ke geram tu. Kau tuduh aku tuduh kau. Kat mana kita nak pergi? Betul. Orang yang gilakan dunia, dia gila dunia. Dia marah pada orang gila akhirat. Orang akhirat tu. Tapi kan kita dah janji nak akhirat. Dia kena dua-dua sekali, betul tak? Balance-nya ialah cantik kalau orang Islam dapat cover dua-dua. Kalau tidak, dah banyak keluaran siaran-siaran yang kadang-kadang dah berat sebelah pula. Tak ada langsung yang cerita tentang sains. Tak ada cerita yang tunjuk kata dalam aku punya double cheeseburger ni ada apa. Berapa kali you tengok dalam TV ada? Yang ada suruh beli lah, betul tak? Ada suruh beli. Dapat kan? Ada yang kita berhati-hati. Sebab tak ada duit kalau kita berhati-hati. Siapa nak sponsor tu tak? Tapi kalau dekat kotak rokok tu, merokok membahayakan. Tak jadi bang. Tak jadi Kalau juga. letaklah gambar kepala tokong dah betul. Dia tak akan orang takutnya. Sebab apa? Dia punya rasukan Kuat ya. lebih kuat daripada gambar tu jadi kelabu bang. Kita yang tak sokok kita nampak, betul tak? Yang sokok dia buat je. Biarlah. Dia tak nampak Itu sebab dia punya pemikiran dia tu. Sebab dia punya nikotin tu lebih kuat daripada gambar tadi. Gambar tadi is just a picture. Okey, kita ada pemanggil bersama dengan Encik Rus di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya tuan. Assalamualaikum semua. Salam. Ni perokok ke bukan ni? Kalau perokok bahaya. Siapa tadi? Rusdi ya? Masalah anak saya ni. Pertama telinga dia selalu sakit. Okey. Yang sebelah kiri, lepas tu kadang-kadang tak dengar. Dah pergi ke Perawi kata cakap ada apa dah sebab dia gentar sebelah dalam dia nak tepuk lah. Baik. Okey. Umur dia berapa dia? Ya? Umur dia berapa? Umur saya? Umur anak dia? 12. Saya suka sebab dia ketawa-ketawa dia seronok dengar ni. Okey, 12. Okey. Berarti dia cuma kurang dengar sebelah kiri. Ada sakit tak? Ada sakit. Okey. Doktor sebelum dia tepuk, boleh tak you cuba buat amalan water therapy dahulu? Terapi air. Okey. Semua ambil website tu lah senang. Websitenya rxwater.com. Saya dah ahli. Okey, kalau dah ahli ke, tak apa. Ini bukan soal ahli lagi dah. Ramai orang jadi ahli, tapi bila kita amal, dia tak amal. Contoh, budak tu, anak you yang 12 tahun tu, dia minum tak minimumnya 12 tahun dah boleh. 1,5 hingga 2 liter air. Yang tak dimasak. Minum dulu sebab kebanyakan orang tak tahu dehydration ataupun pengeringan body kita melalui kurangnya minum air yang betul. Kadang-kadang dia rasa dia minum banyak tapi Ribena lah, minta maaf sebut nama ni tak boleh juga kan. Maksudnya air sirap ke apa kan. You tahu lah Coca-Cola sebut juga nama brand. Apa macam mana? Tak apa boleh sebut. Boleh je. Tak terpaksa sebut sebab memang betul. Boleh ambil benda-benda ni kan. Budak-budak betul tak? Ya. You nak tahu tak? Kalau you ambil satu soda ni yang brand-brand Pepsi ke Coca-Cola ke whatever ke, dia memerlukan 32 cawan atau gelas air untuk nak buangkan dia punya racun tu. Dahsyat. Jadi budak ni berapa kali dia nak minum tu. So maksud saya begini, you check dulu ni bang anak kita tu minum air betul tak dan cukup tak. Satu kualiti, nombor dua kuantiti. Faham tak maksud saya? Ya. Kalau minum air macam klorin memang mengeringkan lagi. So berarti kalau cecair tu dah boleh lembut, bahagian dia gendang tu dah datang balik dengan signal. Sebab kadang-kadang bukan masalah signal. Kadang-kadang masalah, bukan masalah gendang tu. Kadang-kadang masalah signal tak sampai. Dan signal tak sampai tu menyebabkan dia sensitif dan jadi sakit dan tak dengar. Ya. Okey? Okey, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Lee. Oh, gitu pun boleh jadi ya. Air ni pun masalah je. Dia kan ada connection kan. Belakang gendang tu ada connection. Oh, dia tak sampai. Dia tak sampai.
Bila air kering kat situ, you je nampak macam berpusing. Yang berdesim telinga tu. Air juga tu? Confirm air. Selain daripada tu, doktor. Jangan tuang air dalam telinga pula. Minum air. Minum je. Sampai pada sel. Baik nanti aku ingat dia nak balik tuang air pula. Tapi doktor, peranan air tu dalam badan kita, doktor. Secara keseluruhannya. Boleh doktor? Okey, kalau kita discuss dari segi kegunaan air dan dia punya manfaat, dia tak kurang pada 20. Kita ambil satu je. Kita mula dengan ayat, tanpa air kita mati. Okey. Lepas udara. Udara beberapa saat kita boleh tercekik ke tak? Air beberapa hari. Makanan beberapa bulan tak ada tak apa. Berarti nampak dia punya importance tu, keutamaan dia. Nombor dua, semua proses kejadian manusia bermula setitik daripada air. Kat situ je nak membuktikan almost 100% air tu amat mustahak. Bila dah dia jadi manusia, dalam rahim lagi kan, kalau maknya kurang minum air, muntah paginya, dalam putih panggil morning sickness. Always orang kata disebabkan tapi budak tu tak cukup air. Bila budak tak cukup air dan belajar tu, bila dia bagi signal kat mak dia, muntah keluar pula air lagi kering. So dia saka. Maka besok tak pergi kerja, betul tak? Sebulan MC dan sebagainya. Cuba pendengar yang tengah nak beranak ni. Bukan. Dia bukan 6 bulan ke atas, dia selalunya 3-4 bulan pertama. Itu yang paling tak cukup air. Maklumlah dia rasa. Dia banyak mana nak minum air kalau macam tu? As much sebanyak mungkin, tetapi dia punya minum tu masa bila? Minum kalau boleh ada cara minum dulu lah. Ada juga. Kuantitinya 2.5 liter sehari. Kalau perempuan 2 liter pun dah rasa banyak kan? Okey. Paling kurang kalau botol mineral tu lebih kurang saiz 500 ml tu kalau tak lebih daripada kalau kurang daripada 3 botol dah mula jadi. Memang jadi. You boleh tahu kalau you tak minum 2 botol, 3 botol, you tengok besok pagi. Mana besok pagi dia. 1.5 liter. Maknanya siang tu kena minum banyak tu. Malam. Bila bangun pagi, kita suruh minum dengan air liur dalam. Saya tak guna perkataan air liur basi ya. Maknanya kalau kata air liur basi, orang marah kat saya nanti. Itu najis. Minum. Macam orang Jawa duk buat dulu. Betul orang lama-lama jangan kata kuno tau. Boleh pakai. Saya ni doktor sains dulu kalau kata air liur basi mesti orang marah. Betul tak? Sekarang tak lepas air liur. Yang bangun pagi tu. Buang yang di luar. Minumlah kamu dengan air liur. Kononnya air liur basi lah. Sebenarnya tak basi dalam tu. Minum. Dia tengok apa jadi. Resedung hilang. Orang yang resedung pagi kan. Anjing sebelah rumah pun lari. Anjing sebelah rumah pun lari. Resedung kita. Dia ingat anjing mana. Betul kan? Baik. Aku dulu resedung. Faham lah. Kalau kena je air botol hilang. Jadi baby yang tu kan. Yang dalam kandungan. Tengok dia punya kulit. Bila keluar dilahirkan. Segi dia macam mana. Kalau cukup air. Dahsyat juga ya. Baik. Tu, bertuah lah tu. Ya. Doktor, ramai rakan kita yang bertanyakan sebenarnya berkaitan dengan perkaitan antara air dan juga emosi. Mungkin boleh Doktor berjelaskan. Senang sangat. Sebab apa? Otak kita terdiri daripada bukan 70% lagi dah. 90% kan? Air. Jadi kalau kita perah otak kita tu keluar air semua. Macam sponge kan? Macam perah otak tu orang kata perah otak. Dia tak kata tekan otak tu tak? Jadi maksud saya begini, bila air tu satu tak cukup dan nombor 2 tak betul air, contoh ambil alkohol. Kan? Air kan? Kadang-kadang tak payah banyak, 1 gelas cukup. Jadi lain macam. Sebab apa? Air itu adalah pembawa berita. Nombor 2, pembawa tenaga. Nombor 3, dia pembawa kehidupan. Contohnya dia bawa oksigen, dia lah carrier. Mereka dia tak betul punah lah. Kalau kau duduk ke atas gunung yang cantik macam Shangri-La contohnya, tempat bersih lah, nyaman betul-betul dengan semua makanan dan sebagainya, tapi kalau air tak cukup, betul tak? Dia nak bawa oksigen macam mana? Dia nak bawa nutrisi pemakanan zat-zat vitamin, trace mineral semua dia cara mana? Jadi begitulah contohnya orang kata hemoglobin. Kalau kita letih lesu tak cukup hemoglobin, sebenarnya tak cukup air dulu. Hemoglobin tu boleh dijadikan melalui pemakanan, cukup iron kan, cukup semua-semuanya untuk diresepikan jadi hemoglobin. Tapi pembawa dia apa? Air. Dia seolah sungai. Jadi emosi kita akan benar-benar terganggu tanpa ia ada masalah pun. Beginilah, kita tak ada masalah, tak ada hutang dan sebagainya, everything is fine. Cuma tak cukup air je. Menjadi juga dia boleh kena pening. Dia boleh jadi macam malas. Ada Dr. Kamal tu ada masalah tu. Air. Siapa tu?
negara luar, orang dah buat kajian, dengan tak cukup air yang betul je, otak kita boleh jadi murung. Betul. Tak pasal-pasal dia jadi macam pemarah pula. Oh, ada ya? Tapi sebelum ni, kita bincang juga dalam kepenggunaan untuk kita berkaitan dengan air ni. Kalau diletakkan dalam bilik yang mana kita memasangkan molekulnya akan menjadi cantik. Dan kalau kita letak dengan lagu-lagu yang tak apa-apa, molekulnya akan rosak. Adakah itu berkait juga? Itu bukan saja berkait. Dah dibuat kajian berkali-kali, confirm. Yang syoknya pula yang buat kajian ni orang Jepun. Islam tak buat benda ni. Tapi kita pun dah ada buat kajian sekarang yang benda yang dipercakapkan tu betul sangat. Ya. Sebab tu air nak dijadikan air penawar tak boleh letak di sebelah lagu rock. Nanti kita rock semua. Orang-orang Tionghoa zaman-zaman Cina dulu sampai sekarang kalau keturunan tu dia bawa dia punya budaya ni, you tengok semua anak-anak Cina pergi ke sekolah mesti bawa kopi or ke? Dia tarik ke? Tak. Dia mesti bawa minimum air. Air yang dalam bentuk boleh dibuka botolnya nanti. Bila cikgu mengajar, dia pelan-pelan dia buka. Dan Chinese school dibenarkan bawa air macam ni. Sebab dia sekolah kita dia kata, bawa air gitu. Dia orang boleh segelen, kalau boleh dia bawa segelen. Sebab air tu kan saya kata tadi dia perekod, pembawa berita. Dia berita yang cikgu tengah cerita, dah lah dia fokus. Dia boleh sampai begitu ya? Mungkin budak tu tak faham lah. Iyalah, tapi betul. Memang betul orang tak explain. Orang ikut je. Tapi mesti ada kebaikan. Jadi di situ, air tu bila merakam cikgu kata apa, kan dia pula fokus. 3 kali dia belajar. Budak kita belajar 2 kali, tu pun kalau belajar 2 kali. Maksudnya tulis sekali, dengar sekali. Dia tak. Dia tulis, dia dengar dan dia hafal melalui air. Jadi masa tea break, dia minum lagi. Benda tu masuk tanpa dia sedar. Itu dia. Kelebihannya kita tak tahu ya. Kita kurang lah macam anak-anak ni kalau pergi sekolah, mak bagi air besar tak nak bawa, malu. Besar. Itu pula air masak pula dah salah. Betul, air tu dah mati. Okey, baik. Kita ada pemanggil bersama dengan Cik Azmi waktu ini. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Tuan. Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Memanglah minum air itu memang baik kalau banyak ya, saya. Betul. Biasanya kita minum air boleh dahaga. Kalau bila kita tak dahaga, kita nak minum air tak boleh masuk. Bagaimana cara terbaik gitu ya? Saya suka dengan you punya cacitan tadi. Iaitu orang selalu minum bila dahaga. Tapi ni belajar sains sikit. Bila dahaga tu, bila dahaga tu berarti you dah terlambat. Signal dahaga selalu datang selepas body kita dah letih nak tunggu air. Baru dia dahaga. Berarti kalau selalu sangat kita tunggu dahaga baru kita nak minum, itu salah strategi. Kita kena minum selagi mana kita belum dahaga yang paling baik. Untuk saya ada masalah batu sarang ya saya. Doktor kata kita kena banyak minum air kerana boleh air yang kita minum itu bila kita buang air kecil akan keluar batu tersebut. So saya nak tanya juga, yelah masalahnya seperti saya kata tadi, saya suka untuk minum air yang banyak kalau saya tak dahaga. Tapi kalau saya suka paksa diri saya apa rasa macam nak tolak balik. Macam nak muntah balik ya? Apa? Okey, jawapan betul ya? Okey, boleh saya jawab senang aja. Okey. Soalan saya senang. Mana you nak? Sakit batu karang pukul 3 pagi ke? Ataupun paksa sikit minum, mula-mula je saya kata paksa. Sikit. Minum air ni sebenarnya masa mana yang paling baik? You nak tahu juga. Dia waktu masa you rasa-rasa you dah terlambat dan terlupa minum air. Dan jangan sampai you menunggu dahaga. Tapi memanglah kadang-kadang kita dah dahaga baru kita minum, at least kita minum juga. Okey, minum air tu kalau kita tengok, kalau kita minum teh tarik juga air. Cukup betul. Itu kan belum kita discuss hari ni tentang jenis-jenis air. Okey. Yang cerita mutlak, najis semua itu melalui fahaman agama betul. Ada 5 jenis betul tak? Okey. Disebabkan kita nak cerita sains, kita bagi 2 je, air hidup dengan air mati. Kadang-kadang dia kata, dok, saya dah minum dekat 5 botol lah satu hari ni. Dijumlah-jumlahkan. Tapi 4 botol daripadanya terdiri daripada air mati. Air mati tak kira. Termasuk kalau air teh tarik ke, air kalau air buah tu dikira air ke tidak? Itu dikira air. Maknanya satu lah. Maknanya kita minum fresh orange tu, dikira air hidup. Tapi fresh orange yang fresh. Yang betul-betul bukan yang cordial itu sama lah, betul tak? Okey. Jadi orang kadang-kadang salah faham. Lepas tu minum tu waktu mana? Waktu makan ke, setelah makan ke? Itu pun nak. Selalunya begini.
Kalau nak tahu kita tu sebenarnya lapar tak lapar, cuba you minum 2 gelas air dahulu. Bila dah minum 2 gelas air, kalau masih lapar, itu lapar yang benar, yang authentic. Betul-betul lapar. Yang ikhlas. Body kata aku memang masih lapar. Kau jangan sebelum waktu makan kita minum 2 gelas. Body kita dah beritahu dah. Kau sebenarnya bukan lapar sangat. Tapi waktu makan. Tapi kalau betul lapar, kau minum pun terasa juga nak makan mini, silakan. Okey, sila makan. Silakan makan. Sebab kadang-kadang orang ni sampai rasa, doktor cakap ni mesti tak boleh tu, tak boleh ni. No, yang bercakap ni pun manusia. Takkanlah I tak makan. Bahkan kadang-kadang terlupa diri juga. Tetapi kalau hari-hari terlupa diri, tak boleh lah. Siap kamu. Jadi kita bahagikanlah satu hari tu walaupun saya kata 2 liter, 2.5. Takkanlah satu kali nak 2-3 liter betul tak? Tak boleh pun. Muntah betul. Tetapi kalau siapa yang belajar ilmu dari segi gunung-gunung Himalaya, orang-orang yang boleh berpuasa jenis dia orang, puasa sampai sebulan, tak kena apa langsung. Dia main air je. Pagi saja 1.9 liter. Pagi, maknanya pagi maknanya bangun tadi, doktor sebut bangun tadi kita minum air. Mana kita minum air pagi? Okey, saya recommend 2 gelas ataupun 1 botol. 500 liter lah. 500 ml. Okey. 500 ml. Maknanya pagi. Lepas tu kita mandi ke whatever lah. Tak boleh minum lagi dah selalunya. Satu baru gosok gigi. Sebab kalau kita gosok gigi dulu, masuk klorid semua lagi tambah dengan air pipe lagi, betul tak? So mandi pukul 10, kita sepatutnya kena kopi dan sebagainya. Okey? Jangan cerita pasal makan, air dulu. Masa tu cari air yang sesuai, air hidup kita. Air hidup ialah air yang tak dimasak. Ni bagi mereka yang betul-betul nak cari jalan lah. Air hidup kan tak ada kick lah, doktor. Memang. Itu saya kata tadi, kau nak kick macam mana? Kick you out. Kick by the cancer or kick by the water. Memang tak ada kick. Kita ada memanggil Doktor Tok Ki, Encik Azizi di talian. Assalamualaikum. Ya, Tuan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya nak tanya pasal tadi doktor sebut pasal sedung minum air bangun pagi sebelum gosok gigi dan sebagainya kan. Ya. Air dalam mulut lah, air yang dia orang panggil sebagai air basi. Ya. Faham. Jadi saya memang mengalami salah itulah. Jadi saya nak keterangan lanjut sedikit daripada doktor mengenai sedung tu. Lepas tu yang kedua, saya ada bila saya minum air, saya air masak, air yang telah dimasak lah, air daripada pipe yang kita dah masak, saya kurang selera sikit. Tapi saya kalau air mineral saya boleh habis. Betul. Okey. Yang botol dalam kat kedai itu saya boleh minum. Betul. Jadi boleh doktor terangkan sikit. Betul. Jadi Cik Azizi, bagus ni you punya experience, pengalaman you. Ini membuktikan air bila dimasak, terutama sekali yang berklorin asalnya, dia dah tukar jadi lebih teruk daripada air pipe. Lebih baik you minum air pipe yang tak dimasak pun. Sebab nombor satu, bakteria memang dah tak ada. Dalam air pipe tu sebab klorin dah matikan. Tapi bila you masak, macam Tok Ki kata tadi, dia jadi trihalometane. Itu yang menyebabkan dia jadi payau. Dalam bahasa kita dia panggil air keras. Maksudnya dia panggil bukan minuman keras, hard water. Sebab tu you rasa tak berapa enak kan, tak sedap nak lepas. Tapi kalau you kena air mineral, air zam-zam, air gunung, air perigi mak kita yang lama dah jadi perigi buta sekarang ni, dah tak ada sebenarnya. Sebab tu bila saya keluarkan air water, saya nak cuba kopi balik. Nak meniru. Sebab takkan orang boleh buat air zam-zam. Tapi siapa yang boleh mendekatinya, mestilah air itu air hidup. Contoh, air itu mesti ada mineral. Contohnya kalsium, magnesium. Kalau air itu dikeluar langsung, macam konsep-konsep apa tu air distilled water, apa tu air no the word is no. Itu air mati tu. Asalkan dia masak. Dia masak dulu. Apa ni, reverse osmosis? Yes, dia consider air mati juga. Sebab apa? Mati ni maksud begini, air yang hidup mesti ada unsur-unsur air zam-zam, air perigi, air gunung. Apa maksud saya? Dia tidak pernah kosong. Ada saja. Betul ya? Dia mesti ada zat-zat yang daripada akar, daripada tanah, daripada batu semua. Itu dipanggil air hidup. Tapi kalau you ambil air hidup ni, katakan dah cantik, you pergi masak dia, kan air itu kejadian Tuhan. Maksudnya creation of God juga. Dan bila dia H2O, ada dia macam 2 H, baru 1 O. Dia bergegar-gegar. Kalau you bakar dia, you masak dia, rebus dia, kalau you air rebus, you mati tak?
I tanya you all ni sekarang. Betul tak? Jadi bahan-bahan yang hidup jangan di 100 degree centigrade kan dia. Dia habis tinggi nak suam sebab orang Melayu kampung kalau tak dikatakan yang masak dia tak nak minum. Baik. Balik pada diri tadi. Nombor satu, betul. You kena cari air hidup. Okey, sebab tu kita keluarkan contohnya air water untuk jadikan air hidup. Cuba meniru sedekat mungkin dengan alami, natural water. Tak mungkin orang boleh kata you are the best. Tapi kita cuba dekati. Sebab tu air orang-orang Pakistan Utara yang daif. Kalau dia pergi kat Mina, yang melontar dan sebagainya, dia boleh tidur atas gunung tanpa kemah. Orang Malaysia pakai aircon lah, semua pun jatuh sakit. Dia bawa tong gas pergi ke atas. Sebab siapa umur 7-80 masih boleh bawa? Sebab air dulu yang dia minum tu. Okey. So, tadi cerita tentang resedung tadi, cara minum tu kena betul. Dia bangun pagi je, jangan dia pergi ke mana-mana. Kalau boleh siapkan awal-awal, di sebelah you. Dan air ni tak dimasak. Air ni mesti air hidup. Okey? Jadi, kalau nak bubur dengan peti ais, tak apa pula tu. Dia suka sejuk. Dia tak boleh kena cahaya matahari. Sebab tu dalam Islam, cahaya matahari lama sangat, air tu dah makruh. Dah dia ajar, cuma tak explain je. Hari ni nak explain. Air tu dah lembut, simpan elok. Dan tenaga ni, you minum elok pagi-pagi, bacalah bismillah. Sebab air tu kan perakang. Aku sakit resedung, pada engkau yang aku sembah, pada engkau minta pertolongan. Itu penggunaan agama kepada sains. Okay, baik. Kita ada pemanggil Encik Syukri. Assalamualaikum Encik Syukri. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Tuan. Selamat petang tuan Petang. Doktor selamat petang. Selamat petang. Saya cuma muskil lah tapi sebab saya tak pernah rasa air ni. Macam kita pergi ke Bukit Jelutong ke puncak alam. Saya kan nampak di tepi bukit ada air turun daripada bukit. Air tu siap ada salur lah. So saya tengok banyak orang berhenti, orang tak ada air tu. Jadi saya nak tahu sejauh mana kebenaran air itu bersih ke atau tidak. Sebab kita tahu air kat atas tu tak orang asli buat basuh baju. Jadi banyak orang tak ada air tu. Beginilah. Jadi air macam tu macam mana tu doktor? Nak tahu tu je. Okay, saya nak jawab pun saya belum pergi buat kajian. Tapi beginilah. Dulu berlaku kat Uluyab. Dulu ada daripada Sungai Gau ke Pahang. You pernah dengar? Setiap satu tempat tu mesti ada Tuhan bagi rezeki. Dan orang mula yang jumpa mula-mula minum, suddenly dia mungkin cuma nak hilangkan, orang kata nak basah tekak. Suddenly katakan hilang dia punya sakit katal ke apa. So dia cerita kat orang. So lama-lama orang bawa mula-mula motosikal, lepas tu lori. Habis pula kat Sungai Gau, datang kat Uluyam. Uluyam habis kan kat mana? Ke Jelutong ya? Baik, kalau kita anggapkan benda tu secara spontan baik, berarti dia tidak ada heavy metal. Yang you kena check tuan ya, you kena make sure benda tu tak ada bahan-bahan yang berat, logam berat. Sebab apa? Walaupun dia beri manfaat, takut dia kumpul-kumpul pula mercury, cyanide, kita tak tahu. Macam you kata orang asli basuh, mungkin ada baju yang kelas sikit kat atas. Itu saja. Tapi kalau dia dapat manfaat, bagi saya no problem. Sebab memang air-air yang saya reka bentuk pun dia berkonsepkan nature. Maksudnya ni perlu dia lalu daripada tanah liat. Dia mesti melalui tanah. Lebih baik kalau dia keluar daripada dalam perut bukit tu, bumi tu. Dan air yang paling cantik ialah air yang bukan daripada atas, tapi air daripada bawah. Air hujan pun memang bersih, boleh diminum. Kalau yang tapi kalau daripada atas bukit tu tak berapa cantik es yang daripada bawah. Kalau boleh dia mesti melalui akar-akar. Dia mesti dah menyusuri. Dia hidup balik. Hidup balik. Sebab air tu semua dah mati. Maklumlah cuci kain kat atas, tak? Mesti dia pakai sabun dan sebagainya. Kalau maksud you basuh tadi baju. Tapi tak mungkin. So pendek cerita memang ada kebenarannya. Cuma you kena pergi buat lab test dahulu. Okey doktor, ada juga yang mengatakan waktu minum air tu sebelum kita mandi, kita minum air dulu. Apa? Ada bezanya pun. Jawapannya begini. Mandi dan minum tu adalah merupakan dua cara kemasukan air. Minum pastilah dia nampak masuk. Tapi ramai orang tak sedar bila dia mandi tu, rupanya pori-pori kita tu kena pula air panas sikit kan. Lepas tu tambah pula air daripada pipe, memang air klorin kan. Yang tu cantik. Kita bukan minum, kita bukan mandi, bahkan kita hidu pun. Ini kajian dah dibuat. Orang yang moden-moden zaman-zaman orang kaya ni kan semua nak ada heater kan. Lagi panas, lagi berasap, lagi cantik bang. Berarti banyak masuk lah. 3, hidung, kulit dan minum. Berarti kalau you dapat air yang cantik, ada filter yang dah ada, contohnya kan, dah ada arang dan sebagainya. Sebab dalam filter yang saya masukkan ni, mesti ada unsur-unsur balik kepada tanah nature. Baru betul.
Kalau you water heater je pun tak betul lagi. Maknanya kolam air panas tu pun sebenarnya Belum tentu. lagi. Tentu. Semuanya trihalometane. Tak percaya keluar daripada swimming pool hotel-hotel besar. Apa jadi kat kulit dan rambut you? Kering. Tapi dok, okey, katanya minum air. Saya tanya, minum air ni kalau sebelum tidur elok ke tak elok? Masalah elok tak elok, kita kena tengok jumlah seharian. You cukup tak kota you? Okay. Katakan kita terlupa lah, tengah hari terlambat ke sikit minum pun orang dah bagi kopi tea. Padahal air hidup tak ada. Kopi tea tu tak boleh Air mati. Air mati. Ya juga, dia mati juga. Asalkan you masak je kira mati. Dekat makhluk Tuhan, kena ingat H2O dia bergegar. Kalau you tengok, besarkan H2O tu dia macam anak kecil. 2 H namanya, Mr. H dan Mr. O. Kalau dia digugatkan dengan panasnya melegak, dia mati. Maknanya cara pengambilan air tu Macam mana kalau kita nak minum air yang elok tapi nak panas? Macam mana? Boleh lah. Takkanlah bila saya cerita ni sampai tak boleh minum air sampai tak mati boleh tu. minum. Kalau nak secara Tapi kalau orang sakit, dia dengar lah cerita. Bila kita sakit ni, ada je. Kalau ni macam mana, kalau tu kau sakit tengok. Aku ikut dah beres. Sebab apa? Dia pakai benang kuning pun dia sanggup. Dia pakai tangkal dia sanggup. Takkan minum air tak boleh kot. Tapi bagaimana? Macam nak nampakkan air tu bahasiat tapi nak dipanaskan. Tak ada masalah. Cuma energi ni kekurangan. Maknanya tidak terbaik. Tapi kalau air reverse osmosis tu, itu dikira air mati. Mati. Senang aja, bukan kita nak mempelekehkan sesiapa. Cuba ambil sains tengok. Air yang hidup, siapa pun ambil kajian, tak pernah hanya kosong. RO, distilled water atau air-air yang dinamakan pure water, dia mesti tinggal H2O sahaja. Sebab dia mempercayakan ada mineral H2O. Dan dia orang kata, kalau mineral harusnya datang pada pemakanan. Dia orang tak tahu lagi yang pemakanan pun lagi satu bala. Dia punya pestisida, racun, sebagainya, betul tak? Jadi kita first thing first. Yang 70% tu nak jaga dulu. Maknanya pengambilan air tu kita harus dikira bukan cara kita ambil air mati tu, tapi air yang semula jadi, yang air hidup tu. Itu dikatakan pengambilan air yang betul. Betul. Ya. Jadi agak-agaknya berapa gelas macam ni, Dok? Kalau botol, kita ambil water mineral lah senang. Yang 5 botol sehari. 5 botol Yang sehari. kecil tu lah. Yang 500 ml tu. Yang biasa kita tengok kat kedai tu. Tapi saya mencadangkan jangan terlalu rajin ambil air dalam botol plastik. Walaupun saya sendiri mengeluarkan ada yang dalam plastik, tapi selalu rekomen kepada orang yang nak minum tu, kalau hidup you dah ada sikit kemampuan, janganlah beli daripada botol plastik. Sebab air ni perakam. Dia boleh terima. Lagi. Kecuali kalau dalam botol itu ada teknologi yang boleh menulis sesuatu dan menggunakan cakra-cakra dan warna-warna, sebab dia boleh hisap. Okey. Baru ni saya dihadiahkan satu botol satu bekas elemen stainless steel yang dikatakan menggunakan teknologi Jepun. Kalau berbuah air, kata dia air itu sedap. Betul. Atau ada betul tu? Ada betulnya. Sebab dia menggunakan balik kepada alami juga, kepada nature juga. Sebab dia ada menggunakan satu jenis bahan, bukanlah besi. Dia ada satu yang dibakar elok, dia ada teknologinya. Bahan tu yang sebenarnya bila air melaluinya, dia boleh hambak. Itu dia boleh hidup. Maknanya penyediaan bekas tu juga penting. Tapi agaknya, Dok, kita diminta untuk halus je. Mana tidak bedal aja macam ular datang aku makan tak perlu prihatin di setiap hal. Saya ni pun lepas sakit ni baru tahu. Kalau tidak, doktor biasa maklumlah, bukan nak kecilkan doktor punya pekerjaan, tak. Kita tak ada masa nak belajar semua ni. Sebab banyak sangat penyakit, aku nak potong je, aku nak beri ubat je. Kalau boleh antibiotik, tak? Mana ada masa nak tanya kau bergaduh tak dengan bini kau? Okey, baik. Menarik sebenarnya. Kita akan sambung pada minggu depan, insyaAllah pada hari Isnin bersama dengan Dr. Nordin, dan pastikan terus bersama dengan kami. Terima kasih Doktor, terima kasih Tok Kim untuk hari ini, dan insyaAllah sebarang soalan, sebarang juga komen anda boleh terus salurkan melalui email kami ppim@2024.com.my. Mewakili penerbit Shah Azam, jumpa lagi. Assalamualaikum.